Selamat tengah hari, salam sejahtera. Apa kabar semua? Selamat berpuasa bagi mereka yang berpuasa. Hari ini kita nak ulas tentang basikal lajak yang semakin hangat diperkatakan di Malaysia. Beberapa hari yang lepas, seorang kerani telah dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun dengan denda akibat daripada telah dijatuhkan hukuman kerana memandu melulu sehingga menyebabkan kematian 8 orang remaja beberapa tahun yang lepas. Hal ini telah menjadi isu panas di seluruh negara, sehingga ramai yang mengatakan bagaimana sekiranya kes itu berlaku kepada orang lain. Bagaimana sekiranya kes itu pemandunya adalah ambulans. Kereta yang melanggar itu adalah ambulans. Boleh saja itu berlaku. Adakah itu, kalau itu yang berlaku menurut netizen, apakah hukumannya? Bagaimana dengan keputusannya? Hari ini timbul pula satu isu yang paling sangat-sangat baik untuk kita fikirkan dan kita ulas, yaitu seorang peguam mengatakan bahawa ibu bapa arwah mangsa basikal lajak perlu diheret ke mahkamah, kata peguam tersebut. Hal ini amat menarik perhatian saya sebagai pemerhati kepada perkara isu semasa politik yang ada di Malaysia. Menurut saya, cadangan saranan daripada peguam ini perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin, kerana mempunyai isu dan juga mempunyai fakta yang baik untuk kita fikirkan bersama-sama. Saya sebenarnya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh peguam ini, yaitu beliau mengatakan ibu bapa arwah mangsa basikal lajak perlu diheret ke mahkamah, kata peguam itu lagi. Hal ini bukan hanya kepada ibu bapa mangsa basikal lajak yang telah meninggal dunia itu, tetapi juga kepada kes-kes yang akan datang, sama ada sudah melibatkan isu kemalangan atau tidak, supaya hal ini tidak menjadi makin membarah dalam masyarakat kita. Kerana hari ini rakyat netizen makin mempersoalkan, sekiranya hal ini berulang lagi, apakah tindakan yang mungkin mereka akan alami. Dan netizen semakin mempersoalkan bagaimana nasib dengan orang yang akan datang. Dan yang paling mengejutkan adalah ada beberapa netizen yang mengatakan bahawa ini semua boleh disalahkan kepada beberapa pihak, terutamanya ibu bapa arwah mangsa. Menurut peguam ini, ibu bapa arwah mangsa adalah bertanggungjawab mengawasi dan memberi kebebasan atau sebaliknya kepada anak mereka, supaya tidak menjadi sebahagian daripada statistik kematian pengguna jalan raya, menurut Nur Zabita Muhammad Nur. Beliau berkata lagi, kanak-kanak dan remaja tidak seharusnya diberikan kebebasan oleh ibu bapa atau penjaga melakukan aktiviti berkumpul dengan rakan sebaya di jalan raya, terutamanya pada waktu malam. Sedangkan berkumpul pada waktu siang pun amat menimbulkan bahaya, mendedahkan bahaya, menyusahkan pengguna jalan raya yang lain, apakah pula pada lewat malam. Kes basikal lajak yang meninggal dunia ini berlaku pada waktu subuh pukul 3 pagi. Ini yang menjadi perkara yang amat dipersoalkan oleh netizen. Persoalan pertama yang ditimbulkan adalah di mana ibu bapa tersebut? Apa yang mereka buat? Kenapa anak-anak ini boleh berada di atas jalan raya seawal pukul 3 pagi subuh? Nur Zabita Muhammad berkata, kanak-kanak dan remaja tidak harusnya diberikan kebebasan oleh ibu bapa atau penjaga untuk melakukan aktiviti yang berbahaya tersebut pada lewat malam di jalan raya. Selagi mereka masih berusia 18 tahun ke bawah, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab ibu bapa atau orang yang memelihara mereka, seperti keluarga angkat, datuk atau nenek, katanya kepada FMT. Walaupun terdapat remaja yang mampu mengendalikan diri sendiri, Nur Zabita berkata, beliau mengingatkan bahawa ia masih tanggung jawab ibu bapa
untuk berusaha memastikan anak-anak mereka berada dalam keadaan yang selamat. Nur Zabita juga berkata, kadangkala ibu bapa bila nampak anak remaja mereka seolah-olah sudah matang, diberikan kebebasan pula. Mereka bebas bercinta, bebas berpeleseran, bebas menunggang motosikal tanpa lesen. Bahkan ada juga remaja yang menunggang basikal dengan begitu berbahaya apabila orang dewasa menegur. Mereka bahkan naik setan mereka pula tiba-tiba marah dengan orang dewasa, seakan-akan kendaraan yang mereka naiki itu lebih keras daripada kereta. Bahkan mereka marah apabila ditegur karena menyusahkan kendaraan yang lain. Kebebasan yang diberikan itu jelasnya masih belum selayaknya diberikan kepada remaja walaupun sudah mencapai usia 17 tahun. Mereka nampak seperti boleh berdikari, tetapi mereka tetap tanggung jawab ibu bapa. Mengulas tentang tragedi remaja berbasikal lajak serta menunggang kapcai tanpa lesen, peguam ini berpendapat bahwa penguatkuasaan Akta Kanak-Kanak 2001 perlu dikenakan terhadap ibu bapa kerana kecuaian atau mengabaikan tanggung jawab. Ini barulah adil, bukan sahaja kepada pemandu yang telah melanggar dengan tidak sengaja 8 orang mangsa dan telah dituduh dan telah disabitkan bersalah memandu secara melulu tersebut, tetapi ibu bapa yang harus bertanggung jawab menjaga anak-anak ini juga perlulah dituduh dengan penggunaan Akta Kanak-Kanak 2001 kerana cuai dan mengabaikan tanggung jawab. Jika mereka yang memelihara kanak-kanak ini gagal untuk menjaga, mengabaikan atau mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya sehingga menyebabkan mengalami kecederaan fisikal atau emosi, maka ia menjadi kesalahan di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Kanak-Kanak 2001, kata Nur Zabita yang aktif mengupas isu semasa di media sosial. Bermaksud rupa-rupanya tanpa kita sedari ada akta khas yang boleh menyabitkan kesalahan, yang boleh mendakwa ibu bapa yang menyebabkan mereka, anak-anak mereka itu bebas, bahkan mendedahkan mereka kepada bahaya di jalan raya. Termasuklah perbuatan menunggang motor tanpa lesen dengan begitu berbahaya, tanpa topi keledar, wheelie sana sini, superman sana sini, bahkan basikal lajak sekalipun. Seksyen 31 dalam kurungan 1 kurungan E juga mengatakan Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan bahwa mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan ke atas anak-anak, kanak-kanak dan mengabaikan atau mendedahkan sehingga menyebabkan kecederaan fisikal dan emosi adalah melakukan kesalahan, dan jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum Rm50.000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Nur Zabita berkata, pelaksanaan Akta Kanak-Kanak ke atas ibu bapa atau penjaga yang bersikap ambil mudah dan cuai adalah langkah sebaiknya. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan seorang kerani berusia 27 tahun dipenjara 6 tahun dan denda RM6.000 kerana telah menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak berusia 13 hingga 17 tahun di Jalan Lingkaran Dalam, Johor Bahru pada 3.20 pagi 18 Februari 2017. Sekian dulu perkongsian kali ini. Sekiranya Anda juga bersetuju dan mempunyai pendapat lain atau sama dengan peguam ini, Anda boleh tinggalkan komen Anda. Adakah benar tepat keputusan peguam ini mengatakan ibu bapa arwah mangsa basikal lajak perlu diheret ke mahkamah, kata peguam, dan semua ibu bapa yang membiarkan, bukan membiarkan tetapi tidak memberikan larangan kepada anak-anak sehingga mereka mendedahkan diri kepada bahaya di jalan raya perlu juga dihukum. Sekian dulu ulasan kali ini. Ulas jangan tak ulas, ulas sampai kita ketahuan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.